Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mengambil ilmu-ilmu yang dapat kita ambil sepanjang bulan Ramadan ini, dan hari ini ataupun tengah hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kita membicarakan berkenaan dengan tazkirah-tazkirah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga semua ilmu-ilmu yang telah kita raih dan juga bagi al-fakir yang menyampaikan, yang mengungsikannya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah supaya kita dapat mengamalkannya dengan sebaik mungkin dan kita dikeluarkan, dan semoga kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan pengampunannya, dalam keadaan dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada jemaah, pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah kita katakan pada hari Rabu yang lalu, di mana insya-Allah pada hari ini kita akan menyentuh bab yang berkaitan dengan hari lebaran. Kita sedia maklum, saban tahun kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidul Fitri. Sambutan Hari Raya Aidul Fitri. Tiap-tiap tahun kita akan menyambut, bersalahan dengan tahun yang lalu kan, keadaan circuit breaker. Tapi kalau kebiasaannya kita akan menyambut dengan keriangan, dengan kegembiraan, dengan membersihkan rumah, menyiapkan apa-apa keperluan hari-hari, juadah dan sebagainya. Itu adalah persiapan mencantikkan diri, menghiasi diri adalah di antara perkara yang dituntut pada hari pertama daripada bulan Syawal ataupun Hari Raya Aidul Fitri. Tetapi sunat-sunat pada Hari Raya Aidul Fitri bukanlah terkait pada perkara-perkara itu sahaja. Ada perkara-perkara lain yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang hendak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan ini. Bila mana kita mengakhiri Ramadan kita, memang kita bergembira, tapi pada masa yang sama juga kita akan merasa sayup. Kan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini akan berlalu pergi. Ramadan 1442 Hijriah tidak akan datang lagi. Kalau kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kita akan berjumpa dengan 1443 Hijriah punya Ramadan. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan ibadat kita itu dengan sebaik mungkin. Kita sekarang ini melalui malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Malam ini kita akan masuki malam 27 Ramadan, di mana para ulama sehingga mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu malam yang tersembunyi dan dia berbeza, beralih dengan beralihnya tahun. Tahun lalu mungkin malam 27, doesn't mean tahun ini juga malam 27. Tidak semestinya ia begitu. Diperintahkan untuk kita
diberitahu kepada kita tentang Lailatul Qadar itu disembunyikan supaya kita mencari. Supaya kita mencari malam-malam yang mulia tersebut. Baik. Jadi balik pada tentang berkenaan dengan amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang disunatkan pada Idul Fitri. Khususnya, kita sentuh bab Idul Fitri terlebih dahulu. Baik. Apa dia? Yang pertama sekali adalah menghidupkan malam hari raya. Malam hari raya ini sama ada dia adalah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kedua-duanya itu kita disunatkan, bahkan diberatkan, dituntut untuk kita menghidupkan kedua malam hari raya. Kita hidupkan malam hari raya itu bukan sekadar kita nak buka lampu laklip ke, nak bentang karpet ke, nak make sure lantai kita moncar, kilat macam cermin. Bukan sekadar itu. Itu memang kalau kita nak buat dipersilakan. Terutama kalau memang rumah kita itu memang selalunya dia akan didatangi oleh tetamu-tetamu pada hari pertama hari raya. Maka tidak mengapa untuk kita bersiap sedia. Tetapi menghidupkan malam hari raya itu adalah dengan melakukan pelbagai ibadah. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, Man ahya lailatul Eid, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, pada hari matinya hati-hati orang-orang yang lain. Nabi kata barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, maka hatinya itu tidak akan mati di hari matinya hati-hati manusia. Apa maksud hatinya tak mati? Hati mati itu bermakna dunia itu sudah menguasai hati dia. Dunia itu sudah menguasai hatinya. Bila dunia sudah menguasai hatinya, dia tidak akan merasakan, dia tidak akan peduli sama datang mana harta dunia yang dia dapatkan. Hasil mana yang dia dapatkan harta tersebut. Nafkah yang dicari untuk ahli keluarganya, dia tidak peduli datang mana hasilnya itu. Tak peduli. Pasal dunia sudah menguasai hati dia. Dia lagi concernkan dunianya daripada keluarganya, daripada akhiratnya. Sama ada duitnya itu didapat melalui cara haram. Berjudi ke, riba, menzalimi harta orang lain, dapatkan duit itu kerana rasuah. Ini semua hasil-hasil yang haram. Benda-benda yang haram. Jadi kalau orang itu sudah hatinya telah dikuasai oleh dunia, maka dia tidak akan lagi peduli itu semua. Jadi di antara faedah bagaimana untuk kita mengelakkan daripada dunia menguasai hati kita adalah dengan menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada ulama juga mengatakan maksud di mana matinya hati-hati manusia adalah dijauhkan dia itu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Allah jauhkan dia daripada mati dalam keadaan tidak baik. Mati dalam keadaan sedang bermaksiat, mati dalam keadaan sedang menderhaka, mati dalam keadaan sedang bergaduh dengan orang, mati dalam keadaan menzalimi orang. Pendek kata sedang buat maksiat lah, na'udzubillah. Apa jauhkan kita. Subhanallah. Baik. Jadi bila kata tentang menghidupkan malam hari raya itu, apa yang kita nak buat? Baik. Kalau kita mampu untuk menghidupkan seluruhnya daripada maghrib pergi isyak, isyak pergi terus pergi subuh, itu afdal, itu bagus. Kalau kita tak mampu, maka kita letakkan beberapa masa-masa yang tertentu untuk kita melakukan ibadat pada malam dalam rangka menghidupkan malam hari raya. Kita sebagaimana yang kita ketahui bahawa malam hari raya itu, bang maghrib malam hari raya, sudah disunatkan bagi kita untuk memperbanyakkan takbir. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Baik. Jadi kalau kita kesibukan benda-benda yang kita nak persiapan hari raya, tak sempat nak buat malam 29 kemarin, malam 30 pun tak sempat,
Jadi kita tak sempat, kita nak buat pada malam hari raya, boleh, tak jadi masalah. Cuma kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang-pasang langsir, contohlah baru satu set dah pasang, duduk sekejap ibadat dulu. Sambung lagi, buat pasang langsir kat bilik pula, dekat master bedroom pula, dan seterusnya. Susun kuih kat botol, dah habis satu kuih, jenis kuih satu dah habis, ibadat sikit. Setidaknya malam kita itu ada seling-selingan dengan ibadat dan juga perkara-perkara adat kita. Tak rugi kita. Pernah kita baca selawat. Sambil kita nak pasang langsir tu, sambil itu bacalah selawat. Ini special selawat. Selawat tu tak memerlukan kepada khusyuk. Selawat tak memerlukan kepada sejadah. Selawat tak memerlukan kepada wudu. Kat mana saja kita selawat, asal kita selawat, pahala sampai. Yang di mana kita sedia maklum satu selawat dibayar 10. Diberikan 10. 10 apa? 10 rahmat, 10 pengampunan, 10 dinaikkan darjat, penghapusan dosa. Itu 10 Allah kasih. Dengan apa? Satu selawat. Walaupun kita dalam keadaan riak, walaupun kita dalam keadaan menunjuk, walaupun kita dalam keadaan khayal, tetap Allah berikan. Kenapa? Kemuliaan baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita sibuk, rasa tak mungkin lah kita ada time nak buat tu semua, sambil vacuum selawat, sambil gantung langsir selawat, sambil tepuk-tepuk sofa selawat, bentang kapet selawat, penuh dengan selawat itu, insya-Allah semuanya itu ada pahala, insya-Allah. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, beliau itu satu ketika bermimpi baginda Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pahala orang yang baca selawat, satu selawat dibayar 10 itu, adakah bagi orang yang dalam keadaan menghadirkan hati ataupun dalam keadaan orang yang sekadar melafazkan saja?" Jadi bermakna dia sekadar lafaz lah. Dia sekadar lafaz dia beri pahala, ataupun dia nak kena khusyuk, hadirkan hati, mengharapkan benar-benar agar Allah berselawat ke atas kepada baginda Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, yang satu selawat itu dibayar 10 adalah bagi orang yang berselawat tanpa menghadirkan hati. Sajalah. Kemas rumah selawat, tengok bola selawat, apalah kita buat kerja rumah selawat, buat kuih selawat, masak selawat. Semuanya itu satu dibayar 10. Adapun ganjaran bagi orang yang berselawat kepada Nabi SAW dalam keadaan menghadirkan hati. Dia duduk di atas tempat sejadah, dia duduk di atas menghadap kiblat dengan baik pakaiannya, dengan dia menghadirkan hati, "Ya Allah, aku benar-benar memohon selawat daripadamu, Ya Allah. Selawatlah ke atas baginda Nabi SAW." Penuh dengan kehadiran hati. Benar-benar mengharapkan daripada, "Ya Allah, turunkanlah rahmatmu ke atas baginda Nabi SAW." Maka kata Nabi SAW, adapun orang yang berselawat kepada aku dengan menghadirkan hati, maka tidak ada yang tahu ganjarannya melainkan Allah. Besar tak pahalanya? Besar. Sampai Nabi kata tak ada orang, tak ada makhluk yang tahu ganjarannya melainkan Allah. Subhanallah, ini kemuliaan Nabi SAW. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kita memahami menghidupkan malam hari raya, kita sempatkan masa kita, mesti sempatkan masa kita untuk beribadat. Takbir termasuk kategori ibadat. Selawat antara masuk kategori ibadat. Yang selalu orang lupa, mohon maaf banyak-banyak, yang selalu orang terlupa pada malam, pada malam hari raya, apa yang nak dibuat? Memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, doa pada malam hari raya itu adalah mustajab. Doa pada malam hari raya itu adalah mustajab. Apa makna mustajab? Akan dikabulkan. Jadi kita ada hajat apa pun, kita ada masalah apa pun, kita ada problem apa, kita ada runsing, sebagainya, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami ke masalah isteri, malam hari raya itu adalah malam mustajab. Banyakkan doa. Yakin insya-Allah Allah akan kabulkan. Dan perkara ini ia adalah perkara yang
sepatutnya kita jangan leka. Jangan kita leka pada malam hari raya untuk kita memperbanyakkan doa. Kenapa? Kerana ini malam ini dia cuma datang berapa? 1 tahun 2 kali je. 1 tahun 2 kali je. Jadi kalau kita miss ni opportunity, rugi. Kita ada hajat apa pun, hajat bacalah doa. Kita ada buku doa, apa kita nak baca doa, bacalah. Subhanallah. Ini malam hari raya tu, malam yang kita kena perbanyakkan doa. Malam kita kena perbanyakkan doa. Doa apa saja yang kita nak. Terutama jangan kita lupa perkara-perkara yang kita, kalau kita nak list down lah. Ustaz, kalau saya nak baca doa apa yang kita nak baca? Doa yang pertama, doa kepada mak bapak kita. Itu mesti, paling kurang mesti kena ada. Paling minimum kalau kita tak tahu doa apa kita nak baca untuk mak bapak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu paling minimum. Kalau kita tahu lebih, bacalah lebih. Subhanallah. Baik, yang kedua, doa untuk isteri dan anak-anak kita. Kalau yang suami, yang isteri pun begitu juga. Doa untuk suami dan juga anak-anak. Ini kedua. Yang ketiga, doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat tu, kalau kebahagiaan akhirat tu kita list down lagi. Mati husnul khatimah, dijauhkan daripada disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada golongan-golongan yang boleh meruntuhkan agama kita, dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada fitnah kubur. Macam-macam kita boleh doa kat sini. Diberikan pengampunan, diberikan penghisapan yang ringan. Subhanallah, dibangkitkan bersama para orang-orang syuhada dan salihin. Banyak kita boleh doa bab akhirat. Bab dunia pun begitu juga. Diberikan rezeki, dimurahkan rezeki, di mana dengan rezeki itu kita dapat melakukan ibadat-ibadat yang hanya bagi orang yang berharta boleh buat. Bersedekah, wakaf, hadiah, membantu orang kesusahan dan sebagainya. Niat itu mesti ada. Bukan sekadar kita nak murah rezeki, kita minta rezeki itu kita boleh gunakan untuk memanfaatkan kepada umat Nabi SAW. Tu jangan lupa. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang kelima, setelah itu kita berdoalah kepada perkara-perkara yang umum. Masukkan ahli kaum kerabat kita, masukkan kita punya jiran, masukkan kepada umat Nabi SAW. Umat Nabi jangan lupa. Kita doa untuk diri kita, mak bapak kita, anak isteri kita, jiran-jiran kita. Umat Nabi pun kita mesti doakan juga. Ya Allah, ampunilah umat Nabi SAW. Ya Allah, mana-mana di antara umat Nabi-Mu yang sedang menderita penyakit, Kau sembuhkanlah dia. Kau berikanlah dia kesabaran. Kau berikanlah dia ketabahan. Kau berikanlah ganjaran bagi ahli keluarganya atas musibah yang menimpa ahli keluarga mereka. Kalau kita baca doa ni, agak-agak Nabi tak tahu ke? Nabi tahu kita apa yang kita doakan untuk umat Nabi SAW. Allah tahu tak? Allah lagi tahu. Subhanallah. Jadi bila kita ada kesempatan pada malam hari raya, perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Jadi kalau tak ada doa, kalau doa nak baca, Ustaz, kalau saya tak tahu, saya cuma tahu doa makan je, nak baca boleh tak? Boleh juga. Pun boleh juga, baca je. Yang penting kita perbanyakkan doa, pasal itu malam mustajab. Amalan diterima oleh Allah, pengampunan diampunkan oleh Allah, minta pembebasan daripada neraka, Allah bebaskan. Minta apa saja hajat-hajat kita, Allah kabulkan, Allah perkenankan. Subhanallah. Jadi ini malam hari raya, malam yang penuh dengan keberkatan. Malam yang penuh dengan keberkatan. Jadi kita jangan leka. Jangan kita leka pada malam hari raya yang biasanya kita akan selalu, maaf kata, kita hayal. Sibuk dunia, hore-hore hari sudah hari raya. Kalau budak-budak tu main bunga api tu masuk akal lah. Ini bapa budak pun nak join sekali dah, kenapa? Bukan salah. Tapi kalau masa kita habis sia-sia macam gitu, gara-gara kita main bunga api sampai penat, sampai tidur lepas isyak, terus bangun dah subuh. Rugi tak? Rugi. Subhanallah. Semua balik pada kita mengharapkan hidayat, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta doa, ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda
wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayat, taufik, ketakwaan, keampunan dan kekayaan. Subhanallah, Nabi doa Nabi SAW. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Komplit semua masuk. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang musim Covid ni, kita pun sedia maklum bahawa yang kena sekarang ni makin naik. Jumlah yang terkena tu makin naik. Jadi kita minta doa perlindungan daripada Allah. Yang mana sudah terkena, kita minta doa kepada Allah agar Allah sembuhkan mereka. Subhanallah, tak kisahlah. Kita doa walaupun dia bukan hubungan keluarga dengan kita, tak apa, kita doa. Walaupun dia bukan seagama dengan kita pun tak apa, kita boleh doa. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Sunat yang pertama, menghidupkan malam hari raya. Yang kedua, mandi sunat hari raya. Yang kedua, mandi sunat hari raya. Baik, ini pun kebanyakan di antara kita sedia maklum, dan kebanyakan di antara kita juga melakukannya. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ini, dia adalah untuk segenap lapisan masyarakat agama Islam. As long you are Muslim, disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Walaupun hari raya itu kita tak keluar rumah lah. Walaupun kita tak keluar rumah, walaupun kita tak sembahyang hari raya, walaupun dia itu kanak-kanak, walaupun dia bayi, walaupun dia perempuan dalam keadaan haid sekalipun, tetap disunatkan mandi sunat hari raya. Ta'ziman liyaumih, memuliakan harinya. Memuliakan harinya. Hari apa? Hari raya. Subhanallah. Jadi kalau kita nak mandi pagi tu, kalau yang pergi sembahyang hari raya, ataupun kita nak sembahyang hari raya di rumah, terlanjur kita nak sembahyang, nak mandi tu, niatkan sekali saja aku mandi sunat hari raya. Pasal mandi sunat hari raya itu kita mandi kerana harinya, bukan kerana solat hari rayanya. Mandi sunat hari raya itu kita mandi kerana harinya, bukan kerana sembahyang sunat hari rayanya. Itu yang kita nak kena faham. Subhanallah. Siapa saja disunatkan. Baik. Jadi as long as masuk waktunya itu, kalau ikut ulama dalam mazhab fikir itu ada berbeza pendapat. Ada yang mengatakan masuknya waktu mandi hari raya itu pertengahan malam hari raya. Pertengahan malam. Tapi yang afdal adalah ketika berdekatan waktu hendak melaksanakan sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Subhanallah. Baik. Sampai bila? Sampailah bang maghrib pada hari raya. Sampailah bang maghrib pada hari raya. Dan ada juga ulama mengatakan masuknya sunat mandi hari raya itu bang maghrib malam hari raya. Tak tunggu tengah malam lagi. Bang maghrib tu dah boleh mandi. Berbeza pendapat lah. Saya cuma kongsikan saja. Subhanallah. Baik. Jadi dia daripada petengah malam ke bang maghrib itu, ataupun ketika kita hendak pergi sembahyang hari raya, sampailah bang maghrib hari raya tu isaf. Subhanallah. Jadi kalau kita terlupa lah, kita mandi biasa, kemudian dah keluar rumah baru teringat, tadi aku tak mandi sunat hari raya, maka balik rumah tu, kalau balik lepas asar ke apa, sempat lagi untuk kita mandi sunat hari raya. Tetap dapat pahalanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi saya ulang sekali lagi, mandi sunat hari raya ini umum untuk semua orang. Orang yang perempuan haid, perempuan yang nifas, yang kanak-kanak, yang belum balik, yang dah balik, yang apa pun keadaan dia, yang penting dia beragama Islam, maka sunat untuk dia mandi sunat hari raya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghiasi diri pada hari raya itu sendiri. Walaupun dia itu tak keluar rumah. Yang ketiga, sunat pada hari raya ini, ini yang biasa kita buat, adalah menghiasi diri dengan pakaian-pakaian yang cantik. Menghiasi diri dengan pakaian yang cantik. Bagaimana menghiasi diri? Yang pertama sekali, berwangi-wangian. Bagi lelaki, berwangi-wangian. Kita ada minyak wangi,
Walaupun ada sisi ulama lah, minyak wangi ada alkohol tu boleh pakai ke tidak, itu bukan pembahasannya sekarang. Tapi kita dah khususkan minyak wangi yang mahal untuk kita pakai pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, dipersilakan. Ustaz, saya tak pakai minyak wangi, saya pakai minyak atar saja. Saya punya minyak atar ni minyak atar gaharu, satu botol kecil, $300 contoh. Kita ada minyak atar seperti itu, pakai. Pakai. Tapi kalau kita pakai itu, make sure ahli keluarga kita itu memang orang yang selesa ataupun okey lah dengan bau gaharu. Bukan kadang ada orang-orang dia tak boleh bau gaharu, dia pening, dia mabuk, dia tak suka, sakit kepala, menyengat hidung dan sebagainya lah. Terserah. Kalau kita nak pakai minyak wangi tu, make sure ahli keluarga kita tu ahli keluarga yang setujulah, yang okey dengan bau gaharu tersebut, baru kita pakai. Jangan kita jadi orang ahli ibadat yang selfish. Jangan kita menjadi ahli ibadat yang selfish. Pentingkan diri sendiri. Aku tak perlu ini, aku beli mahal ni. Kau isteri kau kena dengar cakap suami. Tak boleh. Begini ke contoh suami yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Tidak. Jangan kita menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri dalam keadaan beragama atau dalam keadaan beramal. Saya kasih contoh lah. Itu bab minyak wangi. Contoh sekarang kita hari raya sedia maklum kita akan menerima tetamu-tetamu yang akan datang rumah kita. Itu normal. Jadi kalau kita sedang ibadat, kita lepas semayang ni baru nak baca istighfar 3 kali, nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali kalau lepas maghrib, nak baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, nak baca Allahumma antas salam, nak baca ayat kursi dan sebagainya. Jadi baru kita habis beri salam kanan dan kiri, baru nak baca istighfar, orang ketuk pintu rumah nak datang. Dia dah memang beritahu, cuma bilang lepas maghrib. Betul-betul kita habis lepas maghrib, dia pun sampai rumah kita. Maka kita kena ingat, pesanan ini mestilah kita terapkan dalam seumur hidup kita. Jangan menjadi ahli ibadat yang selfish. Jadi tetamu datang, mana yang kita kena dahulukan? Dahulukan tetamu kita itu daripada ibadat kita sendiri. Dahulukan tetamu kita tu. Jangan jadi, awak tunggu dulu saya nak beramal dulu, nanti saya bukakan pintu. Ni salah. Salah sangat. Sebab tu kalau kita nak beribadat, kita nak beramal, kita nak melalui jalan tasawuf, mestilah kita belajari dulu, baru kita mengamalkannya. Kalau kita tak beramal, kalau kita nak beramal tanpa mempelajari dahulu, kita akan menjadi orang yang lebih memburukkan nama agama Islam. Saya kasih contoh lah, mohon maaf banyak-banyak. Kita nak pergi sembahyang tarawih kat masjid. Sembahyang tarawih, kita nak pentingkan ibadat kita, kalau nak kejar tarawih, nak kejar isyak, kita park kereta kita sembarangan. Trafik semua jadi masalah. Gara-gara apa? Gara-gara kereta kita pergi park kat tepi jalan, kereta tak boleh nak lalu, bas tak boleh nak lalu, van tak boleh nak lalu. Gara-gara apa? Gara-gara kita punya selfish. Pentingkan diri sendiri. Ini bukan cara ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadat menyusahkan umat Nabi SAW, agak-agak ibadat kita boleh terima oleh Allah? Tak. Fikir balik. Janganlah, kalau kita kata kita nak menjawab apa, habis kita nak ni, kita nak tu, letaklah kita dekat position orang yang bawa kereta nak lalu tu road tak boleh lalu gara-gara ada orang sedang sembahyang kat masjid. Marah tak kita? Marah. Langsung kita nak buat kat orang boleh? Subhanallah. Jadi kita kena ingat, ibadat itu tak boleh untuk kita pentingkan diri sendiri. Tak boleh. Sama juga kalau kita nak semayang, contoh kita tengah nak semayang sunat tasbih di masjid. Dan kemudian dia ada orang yang agak berumur, dia nak lalu itu tempat, dia kalau nak pusing lain jauh lah dia nak pusing. Kita kalau semayang sunat tasbih kan lama. Tasbihnya berapa baca? 75 kali satu rakaat. 2 kali 150 tasbih nak baca. Agak-agak kalau kita nak baca itu sembahyang sunat tasbih, orang tua itu, orang yang berumur itu, kalau nak tunggu kita lama tak? Lama. Jadi apa kita buat? Habiskan sembahyang biasa je. Ataupun kalau kita nak batalkan pun boleh, tak mengapa. Pasal sembahyang sunat itu boleh dibatalkan. Pasbaikan orang tua ini lalu. Kalau kata kenapa batalkan? Tak apa, saya ada masalah. Cakap je tak apa. Kemudian dia dah lalu, kita sembahyang sambung kita mula balik sembahyang sunat tasbih. Rugi tak rugi.
Lepas kalau kita semayang sunat tasbih itu, ada orang tua itu mengecilkan hati dia, agak-agak Allah terima tak amalan ibadat kita? Ini namanya kita perlu belajar adab sebelum kita nak mengamalkan. Ramai di antara kita yang nak pergi ibadat tapi tak belajar adab. Main somborono belajar ibadat. Sah memang sah, tapi terima tak oleh Allah? Tu persoalannya. Diberi, yang nak bayar ni siapa? Allah. Yang nak kata kita pahala ni Allah. Yang nak ampunkan dosa kita adalah Allah. Kalau kita ibadat dengan cara kita, bukan cara yang Allah berikan, yang Allah ajarkan, agak-agak Allah nak terima ke? Subhanallah. Kita tak ingat ke Qabil dan Habil punya cerita? Bagaimana Qabil pun membuat persembahan, Habil membuat persembahan, tapi yang Allah terima siapa? Habil. Qabil tu kan dia buat asal buat. Yang Habil buat yang sempurna. Subhanallah. Jadi balik tentang perkara-perkara pada pagi hari raya berhias tu, pakailah benda-benda yang sesuai pada hari itu, yang di mana ia dikira sebagai berhias yang halal. Minyak wangi. Dan yang lelaki kalau rasa dia nak pakai, lelaki sunat untuk pakai celak, disunatkan. Pakai celak, mendandan diri. Kalau kita ada maaf lah, kalau yang janggut itu yang maaf kata yang tak terurus, kita trim sikit, tak jadi haram. Tak jadi haram. Subhanallah. Panjanglah kalau kita nak bahaskan bab janggut ini. Jangan kita jadi bergaduh antara satu sama lain tentang perkara-perkara yang ringan seperti ini. Boleh untuk kita bahaskan, bukan cara macam gitu. Baik, trim sikit. Kalau misal itu kita nak trim sikit, dah panjang. Kalau dalam hukum itu macam mana nak tahu misal itu dah panjang ke, misal itu panjang ke pendek? Bila tanda itu apa? Bila dia minum, bila dia makan, misal makan dulu baru dia makan. Tu tanda apa? Misal dah panjang lah tu. Dah tutup bibir atas ni, maka trim sikit. Trim sikit. Nak simpan misai kan, nak simpan misai fierce ke, misai polis ke, misai sarjan ke, gasak lah. Tapi trim sikit, kasih handsome lah. Isi tengok pun, ya Allah, macam aku baru kahwin dengan suami aku semalam. Subhanallah. Yang isteri pun begitu juga. Jadi bila kata menghiasi diri, yang wanita harus jaga beberapa perkara. Yang pertama, haram menggunakan bulu mata yang palsu. Haram. Bulu kening palsu. Ada sekarang sudah trending letak kat bulu mata ni. Hukumnya adalah haram. Jaga baik. Kita bulan Ramadan, sebulan penuh kita minta pengampunan Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi pagi hari raya kita lawan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pertama, yang kedua, rambut palsu itu adalah haram. Memakai tai lalat palsu itu adalah haram. Subhanallah. Memakai pakaian yang ketat, yang menjolok mata, yang jarang, yang mendedahkan aurat, hukumnya adalah haram. Kita pakai baju sampai orang boleh melihat bentuk badan anak dara kita, boleh melihat bentuk badan kakak kita, adik kita, boleh melihat bentuk badan isteri kita. Itu namanya ketat. Haram memakai baju yang ketat pada bila-bila masa saja. Subhanallah. Kita kena ingat, ini adalah hari raya, hari kemenangan. Kita berjaya puasa, kita minta pengampunan Allah. Jangan hari raya kita start balik kita punya perkara-perkara yang kita biasa buat sebelum Ramadan. Na'udzubillah. Jaga, pesan kepada keluarga kita. Ini semua adalah haram. Subhanallah. Jangan kita ini orang lelaki contoh selalu pergi masjid, tapi anak isteri kita tak pakai aurat, tak tutup aurat. Subhanallah. Apa kita pergi masjid tu buat apa? Kita biarkan anak kita keluar dengan dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram. Kita suka. Subhanallah. Jadi pagi hari raya itu jagalah. Ni bulu mata palsu, tai lalat palsu, rambut palsu, subhanallah, baju yang menjolok mata, yang ketat, yang jarang. Subhanallah. Jaga diri, jaga ahli keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Subhanallah. Jadi kita tanamkan azam daripada hari ini. Hari ini 26 Ramadan.
Malam ini malam ke-27 Ramadan. Azam, ya Allah, bantulah aku dalam mentaatimu dengan sempurnanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, dalam mensyukurimu, dalam melakukan ibadat yang terbaik. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan pengampunannya, dalam keadaan rahmatnya, diterima segala amalan-amalannya, dijauhkan daripada golongan ahli neraka. Kalau anda kata telah ditakdirkan masuk neraka, dibebaskan, dikeluarkan daripada nama tersebut, menjadi di antara penghuni-penghuni syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, kedua ibu bapa kita dan sekalian umat Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, segala apa yang kita harapkan, kita panjatkan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Kalau ada di antara kita yang ditimpa oleh Allah SWT ujian, musibah, sakit dan sebagainya, agar mana Allah meringankannya, agar mana Allah SWT menyembuhkannya, agar mana Allah SWT menggantikannya dengan ganjaran-ganjaran yang besar. Dan semoga Allah SWT mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja tazkirah kita pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah SWT memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita dengari ini selama ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.